Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan yang keempat, yakni keempat daripada kenapa wajib melazimkan hati itu dipelihara daripada kelakuan yang dicela, dan wajib menghiaskan hati itu dengan segala kelakuan, segala perangai, segala sifat yang dipuji. Yang keempatnya ialah bahawasanya jantung itu ataupun hati itu tempat taruh yakni tempat diletakkan bagi segala sifat-sifat kepujian, yakni sifat-sifat yang dipuji oleh syarak, sifat-sifat yang disebut sebagai sifat mahmudah, yang terpuji. Seperti apa sifat-sifat itu? Seperti iman. Maknanya dalam hati inilah tempat diletakkan iman. Dan juga ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya kenal hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal, bergantung hati pada Allah. Dan redha. Dan juga redha maknanya puas hati ataupun lapang jiwa pada Allah, pada Islam, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pengetahuan, yakni tempat letaknya ilmu. Kat mana ilmu ni disimpan, maknanya ilmu disimpan di dalam hati kita. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, minggu lepas kita sudah ambil kefahaman bahawa hati ini adalah raja dalam diri kita. Hati ini adalah raja dalam diri manusia. Maknanya bila sebut raja ni, dialah yang powerful, dialah yang berkuasa. Berkuasa untuk memilih, berkuasa untuk memilih, berkuasa untuk menentukan, dan juga berkuasa untuk memerintah. Maka oleh kerana itulah hidup kita ini tuan-tuan yang memilih, yang menentukan dan yang memutuskan
apa yang nak kita pegang, apa yang nak kita buat, apa yang kita nak amalkan, semuanya balik kepada hati kita itu sendiri. Sebab itulah pentingnya hati ni terpelihara daripada segala kotoran. Kerana kalaulah raja dalam hati kita ni, pemerintah dalam hati kita ni kotor, dikotori oleh sifat-sifat yang kotor, maka sudah pastilah hati kita ni akan memilih yang kotor-kotor juga. Tak heranlah hati kita akan suka, cenderung kepada benda-benda yang kotor. Tak heranlah hati kita akan memilih, akan menyuruh kita kepada perkara-perkara yang kotor. Itulah letak puncanya. Pemerintah dalam diri kita ni kena betul. Kalaulah pemerintah dalam diri kita ni tak betul, maka kita jadilah tak betul. Itu je, sepil dia mudah je. Samalah juga kat mana pun, kat kampung ke, kat sekolah ke, kat organisasi ke, kat negeri ke, kat negara ke, kat dunia ke. Pemerintah tu ataupun raja yang paling tinggi tu mestilah mesti betul, mesti bersih daripada yang kotor-kotor. Kalau tidak, keseluruhannya akan jadi kotor juga. Itu poin dia. Jadi hari ini musannif kitab kita, pengarang kitab kita menyebut tentang bahawa hati kita ni adalah tempat ataupun storage dah, tempat untuk menyimpan segala sifat-sifat kemuliaan, segala perkara-perkara yang mulia. Dalam diri kita ni letaknya di mana? Di dalam hati kita. Oleh kerana itulah maknanya hati ni kena dibersihkan supaya dia mudah masuk. Yang pertama ialah iman tu sendiri. Iman ni apa makna tuan-tuan? Iman ni makna kepercayaan, belief lah orang putih kata. Apa yang menjadi belief kita, kepercayaan kita, pegangan kita. Contohlah macam kita hari ni datang surau, masjid ke sembahyang subuh ni. Apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang menjadi pegangan kita sampai kita ni susah payah datang masjid pagi-pagi buta ni. Dalam pagi-pagi betul buta betul kan. Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang orang, kalau kita lihat di Mekah ke, lihat di mana pun, masjid yang penuh-penuh ni kan, orang Kelantan kata berjujuk datang ke masjid, kejar sembahyang subuh berjemaah, terutamanya sembahyang subuh pada hari Jumaat tu, berusaha nak dapat sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu subuh 2 rakaat tu. Bekerja nak dapat jemaah, mendapatkan takbiratul ihram yang pertama. Apa yang kita nak kejar sebenarnya? Sudah pastilah bila kita sanggup bersusah payah, sanggup jadikan sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup kita, dan kita bersungguh-sungguh nak capai perkara itu, sudah pastilah ada pegangan, ada kepercayaan yang menjadi pegangan dan kepercayaan kita. Barulah maknanya kita akan bersungguh-sungguh, barulah manusia akan bersungguh-sungguh bila ada iman, bila ada kepercayaan, bila ada pegangan dalam hati. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji bahawa orang yang sembahyang subuh contohnya berjemaah, dia akan dapat pahala bagaikan dia sembahyang di sepanjang malam. Itu kepercayaan kita. Kita yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa yang Nabi janjikan. Kita percaya.
Kita yakin Nabi ni sifat dia sedik, dia tak pernah bohong. Kalau jenis orang berbohong ni memanglah tak boleh kita percaya. Kan? Cakap 10 perkara 9.9 bohong. Itu memanglah tak boleh percaya. Tapi Nabi ni ialah sifatnya sedik, sangat benar. Dia adalah utusan Allah. Kita pun mengaku bahawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah. Itu yang kita percaya cakap dia. Kita percaya bahawa ada pahala, ada dosa. Kita percaya ada syurga, ada neraka. Kita percaya bahawa kalau datang subuh, berjamaah subuh 40 hari bersama dengan takbiratul ihram imam, maka kita akan dapat, kita dilepaskan daripada kekufuran dan juga dilepaskan daripada sifat munafik. Maknanya usaha untuk dapat subuh berjamaah ni 40 hari bersama dengan takbiratul ihram imam tu dalam solat berjamaah, ini usaha yang serius. Kena bersungguh-sungguh. Tak boleh ponteng, tak boleh absent dalam putih kata. Punca daripada apa? Sebab kita percaya, sebab kita beriman, kita yakin dengan perkara itu. Kenapa kita berkejauh nak dapatkan sembahyang sunat subuh 2 rakaat tu? Kerana Nabi kata siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat ni, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Ini semua tuan-tuan, perkara-perkara, perkhabaran-perkhabaran yang hanya akan dibenarkan, yang akan ditasdik oleh hati-hati yang ada keimanan. Sebab itulah keimanan ni tuan-tuan, memanglah kat dunia ni tak ramai orang yang menilainya. Tak ada orang datang interview nak jadi cikgu ke, interview apa nama ni, nak kerja kilang ke. Tiba-tiba orang yang interview ni dia tanya, awak ni orang beriman ke? Tinggi mana iman awak? Kita pun jawab, saya beriman. Iman saya iman yang tinggi. Saya rasa tak ada orang tanya begitu kan. Maknanya iman ni bukanlah satu yang merit lah orang kata. Orang putih kata tak ada merit lah. Dalam resume kita pun, dalam kita punya apa, tahulah kan resume tu kan, kita tak sebut pun kita ni semayang ke apa, tak ada. Sebab manusia tak melihat perkara tu. Tambahlah benda-benda yang iman ni benda-benda yang tak nampak. Roh, perkara yang tak nampak. Hati, qalbun, kita cerita qalbun, bab qalbun, hati ni kan, kita tak nampak. Soal akal manusia kita tak nampak. Soal nafsu manusia kita tak nampak. Sifat-sifat kemuliaan kita tak nampak. Benda-benda yang tak boleh dikaji lah. Tak boleh dikaji dalam makmal. Tak ada orang nak masuk makmal buat kajian tentang iman. Tak ada. Tak ada orang masuk makmal nak buat kajian tentang sifat marah. Macam mana nak kaji sifat marah? Tak ada. Ini benda-benda yang tak nampak, yang hanya diterima, dipercayai, dipegang oleh orang yang ada iman semata-mata. Sebab itulah iman tuan-tuan yang akan ambil perhatian, yang akan menilai iman ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat nanti imanlah yang menjadi perkara yang dinilai oleh Allah Taala. Tak ada iman, Allah Taala tak pandang langsung tuan-tuan. Kat dunia ni, kalau orang yang tak beriman, Allah tak nak beri lagi makan minum. Orang tak beriman, Allah tak nak beri lagi makan minum tuan-tuan. Hidup dia 70 tahun, 70 tahun ada rezeki makan minum dia. Walaupun dia tak beriman, walaupun dia sembah patung, dia sembah berhala, dia sembah apa pun,
walaupun dia mengaku Tuhan sekalipun, macam Fir'aun, Namrud, tapi Allah Ta'ala tetap beri makan minum dia lagi. Fir'aun tu tuan-tuan, antara kelebihan dia, dia tak pernah sakit. Macam kita ni asyik sakit je, sekejap sesemut, sekejap pening kepala, sekejap gaut, sensitif cerita gaut kan. Macam-macam kita ni penyakit. Fir'aun yang ngaku Tuhan pun dia tak sakit. Itu dia, sehat dia. Itu pun Allah Ta'ala yang beri. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan, Allah Ta'ala takkan pandang orang yang tak ada iman. Perkara ni yang ramai orang tak, mungkin orang tahu tapi tak sedar diri kan tentang perkara. Jadi sifat-sifat kepujian ni letaknya kat mana? Dalam hati. Dalam hati. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana iman ni mempengaruhi hidup kita tuan-tuan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu cinta pada iman, dan iman itu dihiaskan di dalam hati-hati kamu. Dan Allah Ta'ala menjadikan dengan sebab iman yang ada dalam hati kamu itu, kamu membenci kepada kekufuran, kamu benci kepada kefasikan, dan kamu benci kepada kemaksiatan. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Sebab itulah tuan-tuan, iman ni bila masuk dalam hati manusia, iman apabila terpahat dalam hati manusia, maka orang itu akan berubah. Dia akan berubah. Kita lihat contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab, cukup benci dengan Nabi, bawa pedang nak pergi bunuh Nabi. Tapi apabila dia beriman, dia bertukar watak dia, bertukar jadi Umar yang lain dah. Umar yang bukan sekadar bukan hanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi serah seluruh kehidupannya kepada Allah Ta'ala untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi hamba Allah yang hebat, sanggup hidup mati dengan perjuangan Islam. Kenapa? Kerana perubahan iman lah. Iman merubah jiwa manusia. Sebagaimana dalam hadis, dalam Quran ayat surah Al-Hujurat tadi saya sebut, iman ni bila masuk dalam hati, bila indah dalam hati ni tuan-tuan, perkara yang penting yang berlaku pada jiwa manusia itu ialah dia akan membenci kekufuran. Kekufuran maknanya apa saja perkara yang menolak Allah Ta'ala, yang menolak Rasulullah, yang menolak agama Allah, itu kekufuran lah. Sepatutnya orang beriman dia terima apa yang datang daripada Allah, terima apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terima apa yang datang daripada agama Islam, terima tanpa merungut, tanpa mempertikaikan. Ini dah sifat orang beriman. Jadi orang yang benar beriman dalam hatinya, dia akan menentang kekufuran, dia akan menentang kefasikan. Apa makna fasik? Maknanya apa-apa yang Allah Ta'ala suruh, dia akan laksanakan. Tetapi bila mana Allah Ta'ala perintah, dia menolak, dan dia kata dia tak mahu mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah semayang, dia tak nak semayang. Allah Ta'ala perintah puasa, tak nak puasa. Allah Ta'ala perintah supaya bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Allah Ta'ala perintah tutup aurat, dia buka aurat. Allah Ta'ala suruh tinggalkan riba, dia kaki makan riba. Maka orang ni orang fasik. Orang beriman dia akan benci kefasikan, dan begitu juga orang beriman akan mengingkari. Orang beriman akan berlawan dengan kemaksiatan.
Ini kesan daripada iman, tuan-tuan. Bila iman duduk dalam hati kita. Sebab iman ni suatu yang apa nama ni, yang menjana perubahan. Orang putih kata iman ni suatu yang dinamik. Dinamik, tuan-tuan tahu apa tak makna dinamik ni? Dinamik ni maknanya dia menjana kekuatan dalam jiwa kita. Macam dynamo lah kan. Kita dulu kecil-kecil kan naik basikal ada dynamo kan, dynamo lampu kan. Bila dynamo tu pusing kat tayar, maka lampu pun hidup. Itu makna dinamik. Bila iman dalam hati kita, dia akan menjana perubahan. Dia akan menjana berbagai-bagai sifat yang mulia dalam jiwa kita. Itulah iman. Tempat letaknya di mana? Itulah di hati kita. Sebab itulah kita kena kenal hati ni, tuan-tuan. Ramai orang tahu hati tapi orang tak kenal hati. Sebab tak belajar. Dia tahu sebab apa dia tahu? Sebab dengar-dengar orang cakap. Kau kena hati-hati, dia dengar hati. Kena hati, ada hati punya. Engkau kena jaga hati orang, rupanya orang ada hati. Tu dia dengar-dengar gitu dah, hati ni ada kat orang rupanya. Kau jangan mudah-mudah jatuh hati. Kau jangan mudah-mudah jatuh hati. Kau orang Melayu kan senang jatuh hati. Jadi hati orang tahu, tapi hati itu macam mana orang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Kenapa tak belajar? Malas nak belajar. Kenapa malas belajar? Itulah perangai dia. Dan perangai dia malas belajar. Kat sekolah pun malas belajar, kat luar sekolah pun malas belajar. Itu yang pertama, iman. Termasuk perkara-perkara yang kepujian dan kemuliaan, tuan-tuan, ialah ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya kenal hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah ni, tuan-tuan, ketika kita manusia ni di alam roh lagi, kita dah kenal Allah sebenarnya. Roh ketika dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diambil syahadah, diambil pengakuan oleh Allah ta'ala. Seluruh roh manusia ni, yang ketika di dunia ni, dia Islam ke tak Islam ke, orang Islam ke tak Islam ke, semuanya di alam roh dulu telah diambil syahadah, pengakuan, persaksian untuk menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Tuhan yang mencipta mereka, mencipta roh tu sendiri. Dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan balik cari surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyebut tentang, Allah Ta'ala tanya kepada roh, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya pada roh, adakah aku ni Tuhan kamu? Roh menjawab, bala, bahkan. Maknanya roh menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta dia. Maknanya roh dah kenal Allah. Bukan sekadar itu, syahidana, kami bersaksi. Maknanya, tuan-tuan, semua kita ni, orang yang ada roh ni dalam badan kita ni, baik orang Islam ke tak Islam, Melayu ke tak Melayu, semua ada. Semua telah ada makrifah dan juga semua dah ada persaksian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kenal, kenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta, Tuhan yang wajib disembah. Tapi bila mana roh ni masuk dalam diri manusia, pada asalnya pun dalam keadaan yang bersih, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Roh ni bila lahir bersama dengan tubuh manusia, dia lahir dalam keadaan fitrah. Makna apa fitrah ni? Maknanya roh ni kenal Allah dan roh telah ada persaksian dengan Allah. Itu yang dikatakan fitrah. Bersih, tak ada pencampuran apa-apa. Tetapi environment dia, environment yang orang putih kata, orang Melayu kata persekitaran dia. Dan yang paling dekat dalam persekitaran manusia ni bila lahir ialah mak bapak dia. Itu yang Nabi kata, kalaulah mak bapak dia ni perangai Yahudi,
maka dia akan menyahudikan anak tu. Kalaulah mak bapak ni perangai dia perangai Nasrani, maka anak tu akan dinasranikan. Tapi kalaulah mak bapak tu tak ada perangai Yahudi dan Nasrani, maka budak itu, baby itu, bayi itu akan kekal dalam keadaan fitrah, maknanya kekal dalam keadaan Islam. Ini yang sepatutnya mak bapak tahu dan mak bapak buat. Jaga fitrah anak-anak supaya dia kekal dalam keadaan Islam. Sebab itulah anak-anak wajib, bukan anak-anak sejak kecil lagi dituntut supaya lahir-lahir saja kena diazankan, lahir-lahir saja seminggu dah kena diakikahkan, kemudian diajar dengan semayang. Umur 7 tahun dah boleh semayang, umur 10 tahun dah tak payah suruh semayang. Kalau tak nak semayang boleh dirotan. Umur 14-15 tahun dah mukallaf, dah akil balik, dah wajib semayang. Dah tak payah suruh lagi sepatutnya. Ini yang kita buat mak bapak. Sebab apa? Nak mengekalkan, kenal hati manusia ni, persaksian dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat mana tempat letak kenal tu? Kenal dan persaksian tu letaknya dalam hati kita, tuan-tuan. Oleh kerana itulah kita ni untuk menjaga makrifah ni, untuk makin menguatkan makrifah hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab kita wajib belajar. Makin belajar, makin tinggi kenal Allah, makin ingat Allah, makin kenal keagungan Allah Ta'ala. Orang yang makin kenal Allah, makin tinggi makrifah dia mengenal Allah, maka dia akan bertambah ibadat daripada Allah. Ini disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Belajar ilmu, tuan-tuan, bila kita belajar ilmu, maknanya kita belajar untuk menambah makrifah kita pada Allah. Bila makin kenal Allah Ta'ala, maka kita akan bertambah ibadah kita, bertambah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja utama kita sebagai manusia ni, tuan-tuan, daripada lahir dulu sampailah kita mati, semua kita ni dah hujung-hujung kan. Semua kita ni dah hujung-hujung, tak ada yang baru mula. Ada yang baru lahir? Ada. Orang Melaka kata semua dah hujung tanjung lah. Kalau orang pergi mancing tu, kalau hujung tanjung dah tak ada tanah lagi lah. Begitulah dengan kita. Kita semua ni dah hujung tanjung, umur kita dah. Maknanya seluruh hidup kita ni sepatutnya kita gunakan untuk makin dekat pada Allah Ta'ala. Makin hujung ajal kita, makin kenal Allah. Makin hujung nyawa kita, makin dekat pada Allah. Makin hujung nyawa kita, makin kita bersedia untuk bertemu Allah. Itu mudahnya ajaran Islam. Ajaran Islam mudah, tuan-tuan. Dia punya sepe mudah. Kita ni Allah Ta'ala beri umur contohnya 70 tahun. Main dia mudah. Makin mendekati umur 70 tahun, sepenya ialah kita kena makin dekat pada Allah. Macam mana cara yang dikatakan dekat pada Allah? Makin kenal Allah. Macam mana makin kenal Allah? Makin rajin belajar. Ini sepatutnya berlaku. Makin rajin belajar, makin rajin datang surau, makin rajin datang masjid, makin datang, banyakkan masa dengan ibadat, banyakkan masa untuk beramal baik. Ini tanda orang yang sejahtera. Ini tanda orang yang saadah, yang bahagia. Makin ke hujung, makin dekat dengan Allah. Tapi kalaulah tiba-tiba kita tengok diri kita makin hujung ni, makin menjadi-jadi pula kan. Makin menjadi-jadi pula kita jauh daripada Allah. Dah makin malas semayang. Dulu rajin semayang surau, makin jauh pula. Makin malas pula. Dulu rajin mengaji, dah makin malas mengaji. Dulu rajin duduk mendengar kuliah, sekarang makin malas, makin jauh. Dulu dengar kuliah datang masjid saf depan, sekarang dengar kuliah pun tak nak.
Masuk surau pun dah tak nak dah. Yang dia pergi mana? Dia pergi dah tua-tua pergi stadium bola lagi. Contohlah kan. Masa muda dulu tak pergi stadium bola. Dah tua-tua rajin pula pergi stadium bola. Kan pelik. Kan pelik tu nama tu. Sepatutnya makin tua-tua ni makin dekat dengan sembahyang, makin dekat dengan masjid dan surau. Bola ni cerita muda-muda tu lain lah. Ini makin tua makin dekat stadium bola. Makin tua makin dekat main golf je. Makna ini tanda-tanda bukan saadah ni. Ini tanda-tanda celaka. Wallahiyazubillah. Senang je. Agama Islam ni ajar senang sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah makrifah ni letak di mana? Letaknya dalam hati. Ini pun benda-benda yang tak nampak tuan-tuan. Benda-benda yang tak nampak. Iman benda yang tak nampak. Makrifah benda tak nampak. Tapi ini semualah yang ada dalam hati manusia. Dan juga tawakal. Tawakal ni maknanya bergantung hati pada Allah. Tawakal ni biasa kita orang Melayu dah. Ni banyak yang silap. Banyak silap tawakal ni. Banyak orang kita bercakap usaha dulu, usaha dulu, sungguh-sungguh, kemudian barulah tawakal pada Allah. Seolah-olah mula-mula ni kena usaha dengan kudrat kita, sungguh-sungguh. Tapi bila dah hujung barulah serah pada Allah. Salah tu tuan-tuan. Salah sebenarnya. Sebenarnya tawakal kita ni, pergantungan hati kita ni telah bermula daripada awal lagi. Daripada awal kita nak buat kerja ni, kita dah serah pada Allah sebenarnya. Dah bermula dengan kita mohon pertolongan Allah. Dah bermula dengan kita mohon bantuan Allah. Kita mohon keberkatan daripada Allah daripada mula-mula awal urusan lagi. Sebab itulah diajar supaya kita ni nak memulakan satu urusan dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta atau kama qala. Siapa yang tak memulakan satu urusan yang ada kebaikan, yang ada cita-cita yang baik, tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, tak dimulakan dengan nama Allah, maka kurang keberkatan. Ini yang banyak berlaku. Mula-mula kita rasa kita lah yang berusaha, kita lah yang menentukan, memilih dan seumpamanya. Tak ada dalam kepala kita pun Tuhan gitu-gitu. Tapi bila dah berusaha, ujung-ujung barulah bertawakal pada Allah. Nak meniaga contohnya, nak meniaga apa, nak meniaga kat mana, perniagaan tu halal ke haram, macam mana hukum meniaga, itu kita tak serah pada Allah. Kita meniaga ikut suka je. Tapi bila dah hujung, dah rugi, barulah nak bertawakal pada Allah. Kan salah. Ini yang banyak ni tuan-tuan. Terutamanya orang yang ceramah motivator kan. Selalu dia kata, awak kena berusaha kuat-kuat, kena rajin berusaha, kena belajar sungguh-sungguh, kemudian kita serahlah pada Allah. Kan salah tu. Akhirnya budak-budak kita ni dengar ceramah tu, mula-mula bukan main rajin. Punyalah rajin belajar, siang malam belajar sampai tak semayang lah rajin tu. Punyalah rajin sampai tak semayang. Harusnya tak semayang, nak study. Punya rajin. Sebab apa? Sebab dengar motivator ceramah. Usaha kena kuat, kena study smart. Dah hujung nanti baru serah pada Allah. Itu salah tu. Cikgu biasa dengar kan? Ke biasa ceramah gitu. Cikgu-cikgu dah selalu gini. Bukan cikgu kita ni jenis kuliah kan. Dia tak cakap begitu. Tu dia. Saya dulu sekolah boarding school juga. Tuan-tuan tahu tak boarding school ni apa? Sekolah asrama penuh lah. Itu tu. Jadi pernah tu masa zaman tu lah, zaman 80-an lah, awal masuk satu sekolah boarding school yang baru di Kuala Lumpur. Memang sekolah tu orang kata top lah.
sekolah orang kata datuk-datuk kan. Sekolah datuk-datuk. Anak-anak yang belajar pun jenis anak-anak apa orang besar-besar lah. Sama ada yang bersaiz besar ataupun yang memang besar-besar lah. Jadi bila saya masuk sekolah tu, antara benda yang kita perjuangkan ialah nak dapatkan semayang maghrib berjemaah. Sebab sekolah tu sekolah orang besar-besar, semayang ni tak dipedulikan. Hari pertama saya masuk sekolah tu tuan-tuan, saya dah lari sekolah. Sebab apa? Masuk tu pada hari Khamis petang, hari Jumaat pagi tu pergi sekolah. Balik kelas saya tengok budak-budak keluar bawa raket tenis pergi main tenis. Saya datang hari Khamis, besok itu saya pergi sekolah, balik sekolah budak-budak turun main tenis. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat, patutnya lepas sekolah pergi sembahyang Jumaat lah. Ini budak-budak turun main tenis. Kata apa hal buat ni? Maknanya sekolah tak ambil peduli tentang sembahyang Jumaat. Adalah hantar satu bas je, satu bas pergi sembahyang Jumaat. Yang lain sekolah tak peduli. Bayangkan tuan-tuan, itu yang saya panjat pagar lari tu. Saya pun jahat juga, jahatlah lawan sekolah. Panjat pagar lari, pergi sembahyang. Jadi kita orang perjuangkan supaya sembahyang maghrib ni dapat sembahyang diwajibkan berjemaah. Akhirnya pihak sekolah setelah kita jumpa, kita cakap sebagainya, beri hujah sebagainya, akhirnya sekolah pun buatlah undang-undang baru. Semua pelajar asrama wajib sembahyang berjemaah maghrib. Dan juga wajib sembahyang masa tu maghrib lah, sembahyang fardu maghrib berjemaah. Bila timbul undang-undang baru tuan-tuan, mak bapak datang. Mak bapak datang, orang besar-besar ni datang, marah pihak sekolah, marah pihak pentadbir. Kenapa wajibkan anak-anak saya ni sembahyang jemaah? Pelik saya kata. Kenapa wajibkan anak saya sembahyang maghrib berjemaah? Anak-anak saya sini nak study. Kan timbul cerita tadi tu. Itu poin cerita saya ni. Anak-anak saya nak study, nak belajar. Kenapa dipaksa sembahyang berjemaah? Pelik sungguh saya kata. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Ini cerita betul-betul tuan-tuan. Ini betul-betul cerita. Tu dia. Allah Akbar. Saya kalau cerita sebut nama sekolah pun saya pun malu. Tapi itulah, akhirnya sekolah terpaksa ubah balik undang-undang, tak diwajibkan sembahyang berjemaah. Maka gembiralah mak bapak ni sebab anak-anak tak sembahyang. Itu satu cerita, banyak lagi cerita kan. Jadi berpunca daripada apa tuan-tuan? Di antaranya berpunca daripada persepsi yang salah. Persepsi yang salah tentang pengertian tawakal itu sendiri. Bila kita tak letakkan tawakal itu bermula, tawakal ni maknanya penyerahan, pergantungan diri pada Allah tu mesti bermula daripada awal urusan. Kita kena yakin bahawa yang menentukan sesuatu perkara itu berlaku ialah Allah Ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku dalam dunia ni yang berlaku secara kebetulan, accidentally tuan-tuan. Tak ada. Tak ada perkara yang berlaku accidentally. Tak ada perkara yang berlaku secara kebetulan. Tak ada. Semuanya ditentukan. Ini benda akidah, kepercayaan. Yang ini yang salah, ramai orang salah faham. Akhirnya merasakan bahawa usaha dia lah yang menentukan, pilihan dia lah yang menentukan. Tak ada peranan Tuhan dalam hidup dia. Tapi bila susah, baru balik pada Tuhan. Ini lah, bila salah persepsi, salah faham tentang konsep tawakal. Betullah macam mana pun kena belajar. Kita kena belajar perkara-perkara ni, barulah betul kefahaman. Bila betul kefahaman, barulah betul persepsi kita. Persepsinya lah yang membentuk pandangan hidup kita.
Begitu juga dengan sifat redha dan juga ilmu. Redha apa makna tuan-tuan? Redha ni maknanya begini. Okey, saya beri contoh lah. Saya beri contoh. Kita kan, hidup kita ni kita akan biasa jumpa dua perkara yang berlawanan. Ada masa kita senang je. Ada masa juga kita akan dirasakan dengan susah. Senang, lawannya susah. Bila kita senang, kita suka. Senang je kan, itu suka. Tapi bila kita susah, jiwa kita menderita. Bila susah, duit susah, makan susah. Biasa dengar, cuba dengar orang tua-tua cakap dengan anak-anak cucu dia, engkau tak tahu susah dulu zaman Jepun. Zaman Jepun dulu makan ubi kayu, ubi rebus, tak ada makan nasi ni kan? Susah dulu. Maknanya bila susah ni, manusia ni ada satu sifat yang disebut sebagai sabar, tuan-tuan. Sabar ni maknanya kita tahan jiwa kita. Tahan jiwa kita daripada merungut, daripada keluh kesah jiwa kita. Itu namanya sabar. Bila kena susah, kita sabar, kita tahan. Walaupun sakit, kita tahan jiwa kita. Walaupun menderita, kita tahan. Itu nama sabar. Itu level pertama manusia dalam menghadapi kesusahan, menghadapi musibah dan seumpamanya. Sabar, menahan diri dia. Walaupun dia sakit, tapi mulut tak merungut. Walaupun dia menderita, tapi dia tak keluh kesah. Dia tahan, sebab dia boleh tahan jiwa dia. Ini level pertama. Tapi ada juga manusia, tuan-tuan, bila dia ditimpa dengan kesusahan, dia ditimpa dengan kepayahan, musibah dan seumpamanya, dia tak tahan pun jiwa dia. Dia tak menahan pun kesusahan. Sebab apa? Dia redha. Dia redha ni maknanya, tuan-tuan, jiwa dia tak rasa apa-apa. Tak rasa nak merungut ke, tak rasa menderita pun, tak rasa susah. Jadi bila tak ada susah, tak ada derita dan tak ada rungutan, dia tak menahan lah. Bahkan dia terima bulat-bulat je. Ini orang yang redha namanya. Dia terima bulat-bulat. Sebab apa datang sifat redha ni? Sebab dia dah melalui sabar tadi, dan dia yakin bahawa hidup ni tidak ada satu pun berlaku secara accidentally. Bahkan semua ditentukan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah hati dia tenang, hati dia puas hati dia lapang. Sebab apa saja yang datang pada diri dia, dia yakin itu datang daripada Allah. Itu ketentuan Allah kepada diri dia sebagai hamba Allah Taala. Ini sebab orang beginilah yang dikatakan orang yang redha, tuan-tuan. Sebab itulah hadis Nabi SAW menyebut, man zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Orang yang redha Allah sebagai Tuhan, orang yang redha Islam sebagai agama dia, dan orang yang redha Muhammad itu sebagai nabi dia. Makna redha, dia terima, hati dia lapang, dia accept sepenuhnya, sebulat hati dia. Maka orang beginilah yang dikatakan zaqa ta'mal iman, orang yang dapat merasai kemanisan, kelazatan iman, tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun badan dia kena pukul, kena belasah, kena campak ke tengah padang pasir, badan dia sakit, tapi hati dia tenang. Sebab hati dia dah merasai kemanisan dan kelazatan iman, redha Allah sebagai Tuhan dia, Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul dia, dan Islam sebagai agama dia. Orang beginilah dapat rasa kelazatan iman. Ini semua mainan hati, tuan-tuan. Inilah makna hati yang sebenarnya, yang sepatutnya kita tahu, kan? Dan dalam hati kita dah juga tempat letaknya ilmu. Kenapa, tuan-tuan, dalam hati tempat letaknya ilmu? Sebabnya kerana dalam hati manusia inilah ada satu lagi
permata bagi hidup manusia ni namanya akal. Akal manusia ni tuan-tuan letaknya dalam hati kita sebenarnya. Semalam saya beri kuliah kat mana, kat belah-belah Batu Berendam. Orang tanya, bukankah akal kita ni kat otak Ustaz? Dia kata akal kita kan kat otak. Saya kata otak kita ni dia adalah device dia. Device dia. Dia punya tool dia. Device tu dia makna apa? Pekakas dia. Untuk jaga badan, untuk proses maklumat, itu dekat otak. Tapi dia punya software dia itu kat dalam hati kita. Kat situlah letak. Sebab itulah kat hatilah kita akan kata apa? Faham tak? Faham kita tu sebenarnya kat hati. Tapi bila kita menerima ilmu, kita nak memahami, nak proses ilmu, itu otak kita je peranan. Nak proses 1 campur 1 2. Itu logik tu, pentakkulan tu berada di otak kita. Tapi bila kita dah faham dan jadi pegangan, itu dalam hati kita. Hebat tuan-tuan hubungan otak dengan hati ni. Sebab itulah ada orang ada otak tapi tak ada hati. Ada orang ada otak tapi tak berakal. Otak ada. Kat mana kalau letak otak kau? Kat lutut kan? Biasa dengar kan? Kan biasa dengar orang cakap, harap je kau ni. Kepala je besar, otak kau tak mana? Kat lutut je. Maknanya apa? Ada orang ada otak tapi dia tak ada akal. Dia tak boleh berfikir dengan baik. Sebab apa? Akal dekat hati tu tak dijaga. Sebab itulah orang yang hati dia orang yang berakal ialah orang yang boleh menyimpan ilmu yang benar ni, maka akal tu akan menjadi petunjuk pada dia, penunjuk mana baik, mana buruk, mana yang nak pilih, mana yang kena tolak. Itu peranan akal dalam hati kita. Sebab tu bila hati ni rapat dengan akal, hati kita akan memerintah diri kita secara yang ditunjuk oleh akal. Kalau akal tu akal yang berilmu, dapat ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis, maka hati tu akan dipengaruh oleh akal tu. Tapi kalaulah akal ni tak ada ilmu, tak ada cahaya ilmu, yang kuatnya ialah bahagian nafsu kita. Nafsu yang kuat pula, nak makan, nak minum, nak tengok, nak dengar, nak pergi sana, pergi sini, nak macam-macam nak ni, maka tak heranlah hati kita akan cenderung pada nafsu. Hati akan jadi hamba kepada nafsu. Jadi insya-Allah penerangan itu saya akan sambung pada minggu depan. Saya dengar kata minggu depan saya tak boleh datang pula. Nasib engkau lah. Pagi-pagi pengusi dah sawan, minggu depan ustaz tak datang. Jadi 2 minggu lagi, kalau lah panjang umur kan. Kalau tak panjang umur, cukuplah sekadar ini je. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada soalan silakan. Ada soalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwara al-arda binur syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.